Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Rakan-rakan para pecinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar kita pada malam ini, iaitu nikmat menghadiri majlis ilmu. Ramai yang tak nampak dan tidak sedar bahawasanya hadirnya kita, langkahnya kita ke majlis ilmu seumpama ini hakikatnya membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah isyarat bahawasanya menuntut ilmu adalah amalan saleh. Kerana amalan saleh yang membawa kita ke arah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa yang melalui suatu jalan untuk dia mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Dan kita mudah-mudahan langkahan kaki yang kita lakukan pada malam ini, hadirin dan hadirat, motosikal yang kita bawa, kenderaan yang kita naiki, langkahan kaki kita, jazakallah khairan, pada malam ini adalah dinilai sebagai amal saleh yang membawa kita ini ke arah syurganya Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan pada malam ini kita nak menyambung baki-baki perbahasan kita ini, hadirin dan hadirat, daripada kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada pada fasal yang disebutkan di sini, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi mura'ati ahwalil ma'mumin ma'a kamali iqbalihi wa qurbihi min Allah ta'ala wa huduri qalbihi baina yadayhi wa huduri qalbihi baina yadayhi. Terjemahannya, hadirin dan hadirat, fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meraihkan keadaan-keadaan makmum, dan kita tambah keadaan-keadaan makmum dan selain daripada makmum. Maknanya ketika Nabi salat, ada individu yang salat bersama dengan Nabi dan mereka ini digelar sebagai apa? Makmum. Jadi Rasulullah meraihkan keadaan makmum. Dan ada juga situasi yang berbeza, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, tetapi ada manusia lain yang tidak salat berada sekeliling dan berhampiran dengan Nabi, dan mereka itu pun diraihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya itu maksud saya tadi, Rasulullah meraihkan makmum dan bukan makmum semasa baginda sedang salat. Dan apabila baginda melakukan perbuatan tersebut, iaitu meraihkan makmum dan mereka yang bukan makmum, dalam erti kata mereka yang tidak salat tetapi berada berhampiran dengan Nabi ketika Nabi salat, dalam perbuatan tersebut baginda tidak menafikan khusyuk dan fokusnya baginda semasa pelaksanaan salat. Maknanya walaupun baginda meraihkan orang yang sedang salat, tetapi itu tidak bermakna Nabi terganggu. Itu maksud dia. Salat Nabi masih fokus dan salat Nabi masih
kekal kekhusyukannya, hadirin dan hadirat. Dan kita telah sebutkan beberapa perbahasan-perbahasan sebelum ini, iaitu pada 2 minggu yang lepas. Dan pada malam ini kita nak masuk kepada satu riwayat yang disebut daripada penulis kitab kita ini, iaitu wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Aisyatu mu'taridah bainahu wa bainal qiblah fa iza sajada ghamazaha biyadihi faqabadat rijlaiha wa idza qama basatathuma. Dan hadis ini diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Terjemahannya daripada Jabir. Dan Jabir ini adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Saya minta maaf, bukan hadis Jabir adalah hadis sebelum ini, tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diceritakan di sini oleh penulis kitab bahawasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan salat. Dan pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, sedang berbaring di hadapan Nabi, antara Nabi dengan kiblat. Antara Nabi dengan kiblat. Maknanya Aisyah sedang berbaring. Boleh jadi pada ketika itu Aisyah sedang tidur berbaring. Dan Nabi salat. Dan zahirnya salat di sini adalah salat apa? Salat malam, bukan salat fardu. Salat di sini adalah salat malam. Karena kalau salat fardu, takkan Nabi bersendirian. Nabi melazimi salat berjamaah. Dan kalau salat fardu, mestilah Aisyah ini tidak berada di tengah-tengah itu. Takkan Aisyah duduk dalam masjid, duduk baring depan kiblat. Dia mesti di rumah. Dan bila di rumah, ia isyarat kepada salat Nabi di rumah, iaitu salat sunat. Dan zahirnya menunjuk kepada salat apa? Salat tahajud, hadirin dan hadirat. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawasanya antara keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi membahagi-bahagikan setiap malam dengan isteri yang berbeza-beza. Jadi pada malam tersebut adalah sampai kepada giliran Sayyidah Aisyah, maka Nabi pun menghadiri rumah Aisyah dan Nabi salat malam di situ. Dan memang Nabi ni di mana-mana rumah isteri baginda pun baginda akan salat malam. Kita biasa dengar riwayat yang Nabi salat bersama dengan Nabi ni ada 2 orang. Yang pertama Maimunah dan yang keduanya siapa? Ibnu Abbas. Yang keduanya Ibnu Abbas. Jadi apabila Nabi salat, maka Ibnu Abbas ni dibawa di sebelah Nabi. Yang riwayat yang hadis Nabi tarik kepala atau Nabi alihkan telinga tu, Nabi daripada kiri kepada kanan. Maknanya asalnya Ibnu Abbas di sebelah kiri. Kemudian Nabi ubah posisi kedudukan Ibnu Abbas ke sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Maimunah di belakang. Maimunah ni siapa? Maimunah isteri Nabi. Maimunah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Maimunah ni adalah mahram kepada Ibnu Abbas. Dia adalah mahram, dia adalah ibu saudara kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi isyaratnya di situ, maknanya salat tersebut juga adalah salat malam, iaitu salat tahajud di rumah, ia berlaku di rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa melazimi ibadah salat tahajud. Jadi dalam hadis ini kita dapat faedah yang Aisyah dia sedang tidur pada waktu itu dan Nabi sedang mendirikan salat. Dan dia disebut sebagai mu'taridah, iaitu tidur berbaring. Dan menunjukkan betapa kecilnya kawasan ruangan rumah Nabi tersebut sehingga Nabi nak sujud, dan disebutkan di sini fa idza sajada, apabila Nabi sujud, ghamazaha biyadi, Nabi akan tolak badan Aisyah tu atau kaki Aisyah tu dengan tangan, supaya ada ruang Nabi nak meletak kepala untuk bersujud. Jadi maknanya tempat sujud tu dihalang dan diganggu dengan keberadaan dan berbaringnya Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi akan tolak. Dan Nabi tolak, dan kemudian pada waktu itu faqabadat rijlaiha, Aisyah pun dia tarik kaki dia. Maknanya dia tarik kaki dia supaya dapat memberi ruang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qama basatathuma, dan apabila Nabi bangun, iaitu Nabi bangun daripada sujud, maka basatathuma,
maka dia akan kembali balik melunjurkan kaki dia. Maknanya tadi dia tarik kaki dia sebab nak bagi ruang Nabi bersujud. Tapi bila Nabi dah bangun, dia pun letak kembali kaki dia atau melunjurkan kembali kakinya. Jadi ini adalah menunjukkan Nabi salat dan Nabi meraihkan keadaan orang yang tidak salat. Itu maksud kita dalam tajuk yang saya sebutkan sebentar tadi. Bahawasanya Nabi salat dalam keadaan Nabi meraihkan keadaan makmum dan juga yang bukan makmum. Dan ini antara contohnya, Aisyah bukan makmum pada ketika ini. Tetapi Nabi meraihkan juga keadaan Aisyah yang sedang tidur pada waktu itu. Tapi bila Nabi buat perkara tersebut, adakah ini menandakan yang salat Nabi terganggu? Tidak. Nabi masih fokus. Hati Nabi masih hadir. Jiwa Nabi masih khusyuk. Maka yang ni yang kita katakan, ma'a apa tadi? Ma'a kamali iqbalihi wa qurbihi minallahi ta'ala wa huduri qalbihi baina yadayh. Hadirnya jantung hati Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu contoh. Dan ini adalah isyarat menunjukkan bahawasanya rumah Nabi adalah rumah yang kecil sahaja. Sehingga kan ruang untuk solat dan berbaring pun adalah ruang yang sama. Jadi ini menunjukkan kepada kita hadirin dan hadirat sifat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu kecil. Dan disebutkan di sini satu lagi riwayat contoh yang berbeza. Nabi sedang salat tetapi dalam masa yang sama adanya situasi yang berlaku, namun Nabi masih fokus dengan salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Faja'ahu syaitan. Maka datang kepada Nabi satu syaitan. Liyaqta'a alaihi salatah, dan tujuan dia adalah untuk Nabi ni membatalkan salat. Dalam arti kata, syaitan ni dia datang untuk dia mengganggu Nabi daripada mendirikan salat. Fa'akhadahu, lalu Nabi pegang syaitan tersebut. Fakhanaqahu, dan Nabi mencekiknya. Hatta sala lu'abuhu ala yadihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengalir air liur syaitan tersebut di atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ketika itu adakah Nabi memberhentikan solat? Tak. Nabi teruskan solat. Maknanya Nabi teruskan solat dan Nabi nampak syaitan datang dan Nabi memegang serta mencekik syaitan tersebut sehingga mengalir air liur syaitan itu di atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diriwayatkan dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad serta diriwayat oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Hadirin dan hadirat. Jadi maknanya dalam keadaan sebegini Nabi tidak memberhentikan salat. Kita nak bicara, kita masih tentang salat Nabi, menunjukkan apakah yang pernah Nabi lakukan semasa baginda mendirikan salat. Maknanya Nabi pernah salat dalam keadaan Nabi tolak kaki Aisyah. Nabi pernah salat dalam keadaan Nabi cekik syaitan. Begitu. Dan disebut di sini contoh lain ataupun riwayat yang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal mimbari wa yarka'u 'alaihi. Nabi pernah mendirikan salat di atas mimbar. Dan Nabi rokok di atas mimbar. Nabi rokok di atas mimbar. Fa idza ja'atis sajadah, apabila datangnya ayat-ayat sajadah, bila maksud Nabi mendirikan salat, maknanya mestilah Nabi membaca ayat-ayat Quran. Dan kita pun maklum bahawasanya dalam kalangan ayat-ayat Quran adanya ayat yang dipanggil sebagai ayat apa? Ayat sajadah. Dan tidak termestinya dalam surah sajadah itu sahaja, ada banyak ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Jadi pada waktu itu mimbar ni dia membolehkan kita untuk berdiri betul. Dan membolehkan untuk kita rokok betul. Tapi nak sujud tak boleh. Pada waktu itu dia bukan mimbar yang, maknanya bukan mimbar yang ada keluasan untuk disujud. Lalu apa yang Nabi buat? Nazala al-qahqara. Nazala al-qahqara. Nabi turun, tapi turun secara reverse. Apa? Reverse dalam bahasa Melayu ni? Berundur. Itu yang lebih. Saya jenuh memikir apa terjemahan reverse. Berundur. Maksudnya Nabi turun, tapi turun secara berundur. Sebab apa Nabi turun secara berundur dan bukan turun secara normal? Sebab Nabi sedang salat. Jadi bila salat, maknanya syarat sah salat menghadap ke arah kiblat. Jadi waktu itu Nabi berada di atas mimbar
Dan Nabi tidak menghadap ke arah jemaah, tapi Nabi menghadap ke arah kiblat. Jadi Nabi apabila berada di atas mimbar, menghadap ke arah kiblat, Nabi berdiri tegak, baca Quran, dan sampai kepadanya ayat sajadah. Jadi disunatkan kepada kita ini, bagi qari dan bagi mustami', apabila kita membaca atau mendengar ayat sajadah dibacakan, kita disunatkan untuk sujud sajadah. Itu. Bagi siapa? Bagi dua individu ni. Bagi al-qari, bagi orang yang membaca, dan yang keduanya bagi mustami', bagi orang yang mendengar dengan teliti. Macam contoh, kalaulah saya baca ayat sajadah dan kita semua baca Quran. Kalaupun tuan-tuan tak baca pun, tuan-tuan mendengar dengan teliti dan saya sampai kepada ayat sajadah, semua kita disunatkan untuk sujud sajadah. Tetapi ada satu pihak tidak dituntut, iaitu as-sami'. Dia ada dua, as-sami' dengan al-mustami'. As-sami' ni dia dengar suara kita, tapi boleh jadi contoh dia yang duduk dalam bilik tu. Dia dengar tak majlis kuliah, dia dengar ada macam ada bunyi-bunyi, tapi dia bukan fokus kepada mendengar kuliah, dia duduk dalam bilik, boleh jadi untuk berehat atau ada urusan. Macam kita di masjid atau di surau, yang duduk di depan ustaz dan depan penceramah ni, maknanya inilah betul-betul mustami'. Tapi ada tak orang yang tengah lepak kat koridor kanan surau, koridor kiri masjid? Ada. Jadi tapi dia dengar tak butir-butir perbahasan kita, sikit-sikit dengar. Itu namanya as-sami'. Itu namanya as-sami'. Tapi yang duduk di hadapan ini namanya mustami'. Dia dengar dengan teliti dan dengar dengan fokus. Dan Allah menyuruh kita ni Quran, bukan Allah kata fasma'u, tapi Allah kata apa? Fastami'u. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun," kata Allah. Apabila dibacakan Quran, istami'. Maknanya istami' ni dengar dengan fokus. Jadi ada beza. Orang yang mustami', kalau dia dengar ayat sajadah, dia disunatkan untuk sujud sajadah. Tapi kalau semata-mata as-sami', yang mana didengar sipi-sipi, sayup-sayup sahaja, yang tu tak disunat. Untuk mereka ini sujud sajadah apabila dibaca ayat-ayat sajadah. Jadi Nabi SAW apabila baginda membaca ayat sajadah di dalam salat, baginda sujud. Jadi pada waktu ini, hadirin dan hadirat, nazalal qahqara. Nabi turun secara berundur, dalam keadaan dada Nabi masih menghadap ke arah kiblat. Fasajada 'alal ard, lalu Nabi sujud di atas tanah. Nabi sujud di atas tanah. Dan selepas Nabi sujud, Nabi bangun untuk qiyam kembali. Nabi bangun untuk berdiri tegak, nak meneruskan baki-baki rakaat salat ataupun baki-baki rukun salat. Kemudian Nabi teruskan baki-baki salat tu, Nabi menaiki mimbar. Summa sa'ada alaih. Kemudian Nabi menaiki mimbar. Maknanya ini adalah beberapa situasi yang pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW semasa baginda mendirikan salat. Maknanya Nabi pernah salat di atas mimbar. Nabi pernah salat sambil mencekik syaitan. Nabi pernah salat sambil menolak kaki Sayyidah Aisyah. Begitu. Jadi menunjukkan ini adalah beberapa petunjuk-petunjuk Nabi yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW semasa baginda mendirikan salat. Dan yang berikutnya, contoh lagi, bila kita belajar ni, kita dapat juga melihat apakah perbuatan yang pernah Nabi lakukan semasa salat. Jadi tidaklah kita ingat nanti datang satu pahaman rigid, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, seolah-olah salat ni kena jadi robot. Begitu. Padahal kita salat atas sifat kita ni manusia. Jadi menunjukkan ada sesetengah perbuatan tu pernah dilakukan oleh Nabi, menunjukkan hakikat hukum pernah ni boleh untuk kita buat. Dan ia tidak membawa kepada terbatalnya salat, hadirin dan hadirat. Iaitu disebut di sini, wa kana yusalli ila jidar. Nabi salat dan menghadap ke arah dinding. Jidar ni dinding, dan boleh juga dipahami tembok, tapi lebih tepat dinding. Faja'at bahmatun tamurru min baini yadai. Tiba-tiba datang satu ekor anak kambing melintasi atau melalui di kawasan hadapan Nabi SAW tersebut. Maksudnya Nabi sedang salat, lalu seekor anak kambing, bahmah. Famazala yudari'uha hatta lasiqa batnuhu bil jidar. Sehinggalah Nabi ke depan, sehingga melekat ataupun sehingga melekat perut Nabi dengan dinding tersebut. Dan kenapa Nabi ke depan tu? Sebab Nabi nak halang kambing tu daripada arah depan. Wa marrat min waraihi. Selepas Nabi buat begitu, kambing tu pun lalu daripada arah belakang Nabi SAW. Maknanya dia tak melintas di hadapan Nabi, tetapi dia melalui kawasan belakang
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Nabi pernah menghalang, dan disebut di sini perkataan apa makna yudari'uha, daripada ad-dar'u. Dar'u ni menolak. Kan kita biasa dengar dar'ul mafasid aula min jalbil manafi'. Menolak kerosakan lebih baik daripada mendatangkan manfaat. Maknanya kita tolak keburukan, ad-dar'u. Jadi ad-dar'u ni menolak. Jadi disebut di sini famazala yudari'uha. Nabi tolak. Maknanya Nabi tolak ni disebutkan di sini yudari'uha ay yufa'iluha minal mudara'ah wa hiya al-mudafa'ah. Mudafa'ah ni menghalang. Itu. Daripada ad-difa'. Nabi halang kambing tersebut, anak kambing itu daripada melintas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita memerhatikan pada situasi tersebut, kita kata ni lain semayang kita bawa ni. Padahal bukan lain semayang, menunjukkan ada perbuatan boleh dilakukan semasa salat. Tidak nanti kita kata pelik pula, macam tak pernah dibuat orang, macam seolah semayang ni tak boleh buat pergerakan yang lari daripada sifat-sifat salat yang kita belajar tu, bukan. Jadi bila kita belajar ni hadirin dan hadirat tentang hadiun Nabi ni, kita dapat tahu, oh Nabi pernah salat sambil buat begini. Jadi bila kita tahu dan kita nampak mungkin ada orang lain praktikkan, dia tengah semayang, tiba-tiba didepangkan tangan dia apabila ada orang nak lintas di hadapan dia. Maka tiba-tiba, ya orang yang depan tu tak tahu sebab tak belajar sirah, dia pun salam dengan orang tu pula. Ya Allah. Contoh. Dia kata, orang tu tengah semayang, dia bukannya nak bersalam, dia nak halang. Tapi dia tak faham sebab tak belajar. Jadi sebab itu bila kita belajar, oh rupanya tak boleh melintas ketika orang sedang salat. Tak boleh. Jadi kalau nak lalu di belakang. Sebab Nabi ni sampai kepada tahapan, anak kambing lalu pun Nabi cuba nak halang daripada dia melintas di hadapan Nabi SAW. Baik. Dan kemudiannya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ada juga situasi yang mana Nabi kita ini sedang mendirikan salat. Faja'athu jariyatan min bani Abdul Muttalib qad iqtatala. Ataupun yang lebih tepat, qad iqtalata. Itu. Yang mana terjemahannya hadirin dan hadirat, Nabi salat dan tiba-tiba datang 2 orang budak perempuan. Jariyah. Dan jariyah ni, dia boleh dipahami hamba perempuan dan juga boleh difahami sebagai apa? Budak perempuan. Sama ada hamba atau budak. Budak ni maknanya yang kecil. Tetapi yang lebih tepat di sini adalah jariyah ni diterjemah sebagai hamba. Hamba perempuan. Daripada keturunan Bani Abdul Muttalib. Dan keturunan Bani Abdul Muttalib adalah keturunan siapa? Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan kedua-dua jariyah tadi iqtalata, iaitu saling, bukan saling berbunuh tapi saling bergaduh. Begitu. Kalau saling berbunuh ni macam terjemahan tu tak tepat juga. Jadi kita kena selarikan terjemahan dengan konteks. Dengan apa? Konteks. Sebab macam contoh bila kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab hadis 40 tu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terjemahannya, aku diperintahkan untuk uqatilan nas. Kalau kita terjemah al-qatlu sebagai bunuh, maka dia akan jadi terjemahannya, aku diperintahkan untuk membunuh manusia. Maka terjemahan-terjemahan sebegini dikhawatiri akan disalahpahami. Seolah Islam ini adalah agama bunuh, agama yang ganas begitu. Tapi tengok bahasa yang diguna, Nabi tak kata umirtu an aqtulan nas. Tapi Nabi kata umirtu an uqatilan nas. Dan uqatilan nas ni ada faktor dia. Kenapa Nabi nak diperintahkan? Jadi terjemahannya pun kena terjemahan yang betul. Terjemahan dia bukan terjemahan membunuh, tapi terjemahannya adalah terjemahan memerangi. Dan bila kita memerangi, adakah lazim daripada memerangi itu membunuh? Tak semestinya.
Macam kita kata nak memerangi rasuah. Adakah semua pelaku salah rasuah kita bunuh? Tak. Kalau kita nak kata memerangi dadah, adakah semua penagih dadah tu kita bunuh? Tak semestinya juga. Dan macam tu juga kalau kita nak memerangi jenayah sekian dan sekian. Memerangi jenayah scam. Maka adakah scammer yang ditangkap dibunuh? Tak dibunuh. Tapi diperangi tu betul. Maknanya kita nak basmi. Jangan bagi dia berterusan dalam melakukan jenayah rasuah, jenayah scam dan jenayah-jenayah yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Jadi iqtalata ni maknanya mereka ni saling bergaduh, saling berbalah. Saling berbalah. Dan ini juga yang disebut contohnya dalam surah Al-Hujurat. Allah kata wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok daripada umat Islam saling bergaduh, gitu. Saling berbalah, taklah semestinya saling berbunuh. Tapi Allah kata fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Kemudian fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, tapi jika satu kelompok tu melampaui batas, tak nak berdamai, nak bergaduh 24 jam sehari, maka faqatilul lati tabghi. Allah kata maka perangi, bukan bunuh. Faqatilul lati tabghi, perangilah golongan yang melampau itu hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka tunduk kepada arahan Allah. Kalaulah terjemahan tu dibunuh, dah mati, nak tunduk macam mana? Jadi maknanya kita kena perangi mereka sehingga hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at, kalau mereka kembali, fa aslihu bainahuma. Kalau dah mati macam nak islahkan lagi pula? Kalau terjemahan tu diterjemah sebagai bunuh. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, damaikanlah antara keduanya dengan adil dan saksama. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Jadi ini menunjukkan perkataan ini kena terjemah dengan terjemahan yang betul. Jadi ada dua orang jariyah ketika Nabi sedang salat, kedua-duanya itu saling berbalahan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhdahuma bi yadayhi, maka Nabi pun memegang kedua-duanya dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memegang kedua-duanya dengan tangan Nabi. Jadi kita tengok kepada terjemahan ni, hadirin dan hadirat. Dan walaupun tadi saya mungkin kata yang terjemahan ni adalah lebih merujuk kepada hamba, tapi kalau kita tengok istilah Nabi memegang tangan ni, boleh jadi yang lebih tepat adalah budak. Boleh jadi yang lebih tepat jariyah ni adalah budak. Sebab Nabi sedang salat. Dan baginda tidak akan bermudahan menyentuh seorang perempuan kalau dia itu adalah wanita dewasa. Jadi menunjukkan yang Nabi sentuh ni kerana dia budak. Itu. Budak saling duk gaduh. Dan Nabi memegang kedua-duanya dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau wanita dewasa pun kita terjemah jariyah tu dan Nabi pegang keduanya dengan tangan Nabi, boleh jadi kedua-duanya berpakaian. Jadi pegangan itu berlaku dengan ada apa? Ada lapik. Bukanlah bersentuhan kulit. Dan saya selalu sebut, saya nak sebutkan di sini dalam isu ini memang kita jelas berlaku khilaf tentang isu persentuhan antara lelaki dan perempuan. Adakah membatalkan wudu ataupun tidak membatalkan wudu. Asasnya, ulama-ulama kita terbahagi kepada 3 pandangan utama. Pandangan pertama mengatakan batal wudu secara mutlak. Dalam arti kata bersentuh dengan syahwat atau tanpa syahwat, wuduk batal. Semata-mata berlaku persentuhan, batal wuduk. Tak kira lah ada syahwat atau tidak ada syahwat. Yang kedua adalah persentuhan antara lelaki dan perempuan ni tidak membatalkan wuduk secara mutlak. Kalau sentuh dengan syahwat pun tak batal, sentuh tanpa syahwat pun tidak batal. Kerana dia faham ayat Quran tu maksudnya lain, bukannya sentuh. Dan yang ketiga adalah pandangan tafsil, pandangan yang memperincikan. Kalau sentuh dengan syahwat baru batal, sentuh tanpa syahwat tidak batal. Jadi dia kait dengan isu syahwat. Cuma dalam mazhab Syafi'i, cenderung kepada semata-mata sentuh, maka membatalkan wuduk. Semata-mata sentuh, maka membatalkan wuduk. Tetapi,
nak menjadikan wuduk ni batal, dalam mazhab Syafi'i kita ini, dia ada 5 syarat. Dia ada 5 kriteria yang disebut. Maknanya kalau berlaku salah satu daripada 5 kriteria ini, barulah wuduk seseorang itu terbatal. Apa dia? Yang pertamanya, persentuhan ini mesti berlaku di antara lelaki dan perempuan. Ini satu. Apa yang kita faham? Maknanya kalau lelaki sentuh dengan lelaki tidak batal wuduk. Dan perempuan sentuh dengan perempuan tidak batal wuduk. Yang batal adalah apabila lelaki bersentuhan kulit dengan orang perempuan. Satu. Yang kedua, lelaki dan perempuan yang bersentuhan ini hendaklah kedua-duanya dewasa. Kedua-duanya dewasa. Maknanya kalaulah lelaki itu dewasa dan perempuan ini kanak-kanak bersentuhan, ini tidak batal wuduk dalam mazhab kita ini. Jadi kalau kita anggap yang perempuan yang budak tadi, jariyah tadi sebagai budak kecil, budak perempuan, maknanya Nabi pegang tangan mereka ataupun Nabi pegang mereka dengan tangan Nabi, tidak batal kerana budak. Dan begitulah sebaliknya, kalau ada wanita dewasa yang pegang kanak-kanak lelaki pun tidak membatalkan wuduk. Dan yang ketiganya adalah kedua-dua lelaki dan perempuan yang dewasa ini, mestilah mereka itu bukan mahram. Baru batal. Apa yang kita faham? Kalau persentuhan sesama mahram ini tidak membatalkan wuduk. Walaupun kedua-duanya dewasa. Contoh, saya lelaki dewasa bersentuhan kulit dengan kakak saya yang juga wanita dewasa. Dalam keadaan saya ada wuduk. Jadi adakah saya punya wuduk batal? Jawapannya tidak batal. Kerana apa? Walaupun lelaki, perempuan, satu cukup syarat. Walaupun dewasa, cukup syarat yang kedua. Tetapi tak cukup syarat yang ketiga, iaitu bukan mahram. Saya dengan kakak saya atau adik perempuan saya atau mak saya atau nenek saya atau anak perempuan saya atau cucu perempuan saya atau mak saudara saya, belah ayah ke belah mak, atau anak saudara perempuan saya, belah abang saya ke kakak saya ke kalau ada anak saudara. Yang ni semuanya tidak membatalkan wuduk. Kerana apa? Kerana mahram. Kerana mahram. Tapi yang bukan mahram, sentuh, batal wuduk. Begitu. Dosa satu isu kerana bukan mahram. Dan batal wuduk isu yang kedua. Begitu. Dan bukan mahram ini merujuk kepada orang yang kita halal berkahwin. Manakala mahram adalah orang yang kita haram berkahwin. Dan sebutan kena betul, mahram bukan muhrim. Ini pun boleh dimasukkan dalam hashtag masyarakat perlu tahu. Itu. Jadi kita kena jelaskan hadirin dan hadirat hal ini. Yang ketiga, mestilah kedua-duanya bukan mahram. Yang keempat, persentuhan mesti berlaku pada kulit, bukan pada selain kulit. Kalau persentuhan ini berlaku pada selain kulit, ia tidak membatalkan wuduk. Kita ambil contoh hadirin dan hadirat. Dalam jasad kita ni, adakah anggota kita yang bukan kulit? Contoh? Rambut lagi? Kuku lagi? Lutut? Gigi contoh. Gigi, janggut, misai contoh. Ini bukan kulit. Ke ada orang janggut dia dibuat daripada kulit? Bahaya tu. Jadi sebab itu kita kata ini antara contoh hadirin dan hadirat. Jadi kalaulah yang dipegang itu adalah kuku. Walaupun orang kata, Ustaz, apa kerja pegang kuku orang? Contoh. Apa kerja nak pegang janggut orang? Tapi bukan isu kerja tak kerja, tapi kalau ia berlaku, adakah ia membatalkan wuduk? Tidak. Kerana ia bukan kulit. Kerana ayat Quran dan hadis-hadis yang berkaitan menyebut sentuhan pada kulit. Itu yang keempat. Maknanya sentuh pada selain kulit itu tidak membatalkan wuduk. Tapi jangan salah faham pula. Ada orang kata kalau macam tu bolehlah nanti ada orang perempuan kata saya nak sentuh janggut pak ua saya. Tak boleh lah. Sebab dia bukan isu semata batal wuduk, tapi nak pegang lelaki yang bukan mahram daripada kita ni pasal apa? Macam seorang lelaki dia kata kalau macam tu saya bolehlah pegang
kening tunang saya. Bukan boleh pegang kening tunang. Walaupun kalau kita pegang tak batal wuduk. Dia bukan isu semata nak batal wuduk. Tapi isunya apa pula kerja nak pegang kening orang? Contoh. Tak ada kerja. Nak pegang kuku dia. Apa masalah? Nak pegang gigi dia. Tapi kita bagi situasi yang sekiranya ia berlaku, ia tidak membatalkan wuduk. Kerana bukan pada kulit. Yang membatalkan wuduk adalah persentuhan pada apa? Kulit. Dan yang kelima, yang terakhirnya adalah persentuhan itu berlaku tanpa lapik. Persentuhan berlaku tanpa lapik. Maknanya apa? Sekiranya berlapik, ia tidak membatalkan wuduk. Macam sentuh. Kalau berlaku persentuhan dan antara pembeli di kedai runcit dengan juru jual ataupun juruang, cashier lah. Cashier ni perempuan yang membelinya lelaki. Contoh. Laki pula bawa balik masjid, semayang ke apa, main isyak ke apa semua, nak belilah roti gardenia ke nak makan malam-malam. Jadi dia nak bayar duit tu, dia pulangkan kawan tu nak pulang duit bersentuh. Tapi kawan tu pakai glove, contoh. Jadi dia ada sarung tangan. Jadi walau berlaku persentuhan tadi tidak membatalkan wuduk Pak Haji balik surau ni. Tak batal. Sebab dia ada lapik. Begitu. Jadi ketika ini tidak batal wuduk. Hadirin dan hadirat. Dan ini disebutkan di dalam kitab Kashifatus Saja, Syarah Safinatin Najah, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten rahimahullah. 5 syarat tersebut yang menjadikan wuduk itu batal. Jadi kalau kita nak berbalik kepada situasi yang berlaku kepada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terjemah jariyah di sini sebagai budak, maka tak batal wuduk sebab budak. Nabi dewasa dan kawan tu kanak-kanak perempuan. Tapi kalau kita terjemah jariyah sebagai hamba perempuan, maka ia tidak semestinya membawa kepada batal salat sebab menunjukkan bahawasanya boleh jadi sentuhan berlapik. Sentuhan berlapik. Iaitu ada pakaian. Bukan kena pada kulit, hadirin dan hadirat. Jadi poinnya di sini, ketika Nabi salat dan Nabi nampak kedua-duanya ini sedang berbalah dan bergaduh, maka Nabi pun memegang keduanya dengan tangan Nabi, fanaza'a ihdahuma minal ukhra, dan Nabi macam meleraikan salah seorang mereka daripada seorang yang lain. Nabi meleraikan apa? Perbalahan dan pergaduhan. Wa huwa fi salah. Ketika Nabi sedang mendirikan salat. Adakah Nabi memberhentikan salat waktu itu? Tak. Nabi masih salat. Tapi ketika Nabi salat, Nabi memperbetulkan ataupun Nabi mencegah. Yang ni nama dia mencegah apa ni? Mencegah kemungkaran sebenarnya. Sebab bergaduh antara dua orang Islam ni tak baik. Kan kita biasa dengar satu hadis yang sahih. Nabi kata, izal taqal muslima apa? Izal taqa, saya tak pasti musliman ke muslimain. Tapi salah satulah daripada dua tu. Saya pun dah tua ni ingatan tak apa kuat. Apa dia? Mungkin banyak makan Maggi ke mak. Izal taqa al-muslimaini bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar, kata Nabi. Apabila bertembungnya dua orang Muslim, dua orang Islam dengan pedang kedua-duanya, maknanya saling bergaduh. Jadi falqatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya dalam neraka. Menunjukkan apa? Perbuatan bergaduh tu dosa apa? Dosa besar. Kalau tak dosa besar, macam mana dia bawa masuk ke dalam neraka? Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, hazal qatil fama balul maqtul. Ini adalah orang yang membunuh. Macam mana pula keadaan orang yang dibunuh? Kenapa salah dia pula? Dia dibunuh. Kenapa dia masuk neraka? Lalu apa kata Nabi SAW? Innahu kana harisun ala qatli sahibih. Kerana kalaulah dia tak dibunuh, mesti dia yang membunuh. Maknanya kedua-duanya ada semangat nak membunuh kawan dia, satu saudara dia yang lain tu. Maknanya kalau dia tak termasuk dalam, kalau dia tak mati, mestilah orang tu mati. Maknanya mesti akan dia bunuh orang juga. Jadi menunjukkan perbalahan ni adalah maksiat, adalah dosa dan kemungkaran. Dan kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa dari kalangan kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan apa? Dengan tangannya.
Jadi ubah dengan tangan ni contoh yang Nabi buat. Nabi nampak orang tengah bertumbuk, tengah bergaduh, Nabi leraikan. Itu tangan lah tu. Itu makna, salah satu makna. Tapi makna yang kedua adalah ubah dengan tangan merujuk kepada ubah dengan kuasa. Maksudnya nampak kemungkaran dan kita ada kuasa nak ubah kemungkaran, implementkan kuasa tersebut. Maknanya undang-undang, ketatkan undang-undang ada untuk mencegah apa? Mencegah kemungkaran. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW nampak benda tak betul. Hatta ketika Nabi salat pun, Nabi akan ubah. Sebab ubah dengan tangan ketika salat tidak membatalkan salat. Okey. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud radhiyallahu taala anhu. Dan antara lagi hadirin dan hadirat disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yanfukhu fi salati. Antara perkara yang Nabi pernah lakukan ketika Nabi sedang salat adalah baginda pernah meniup. Nafakh. Nafakh ni meniup. Maknanya menghembus tiupan. Itu terjemahan dia. Tapi tak pastilah apa yang Nabi tiupkan pada waktu itu. Tapi Nabi pernah buat ketika Nabi solat, Nabi meniup atau menghembus tiupan. Itu yang disebutkan di sini. Dia tak memperincikan. Tapi Nabi pernah meniup dalam salat. Wa kana yabki fi salati. Dan Nabi pernah menangis ketika Nabi salat. Ini dia nak tunjukkan apakah perbuatan-perbuatan yang pernah Nabi lakukan ketika baginda salat. Antaranya Nabi pernah tiup. Dan Nabi pernah, yang keduanya Nabi pernah menangis. Yabki. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabki fi salati. Nabi menangis di dalam salat. Dan kebiasaannya Nabi ni apabila menangis dalam salat, bukan menangis tanpa sebab. Dia menangis sallallahu alaihi wasallam kerana terkesan dengan bacaan Quran. Itu. Terkesan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita tahu ada satu hadis yang sahih bahawasanya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam apabila sampai sahaja kepada bacaan ayat-ayat rahmat, baginda akan berdoa. Baginda akan apa? Berdoa. Dan apabila sampai kepada bacaan ayat-ayat azab, maka baginda akan istajar. Baginda akan meminta apa? Perlindungan daripada Allah Ta'ala. Maksudnya Nabi tengah salat dan baca ayat Quran dan sampai kepada ayat-ayat rahmat, Nabi kata, Ya Allah, kau rahmatilah aku. Contoh. Kemudian Nabi sambung baca pula ayat Quran beberapa ketika dan akhirnya sampai kepada ayat-ayat azab. Maka, Ya Allah, lindungilah aku daripada azab. Gitu. Itulah yang Nabi SAW lakukan. Jadi ini menunjukkan Nabi ni amat fokus kepada ayat-ayat yang dibaca tu. Bila sampai kepada ayat-ayat yang tertentu, Nabi akan menangis. Nabi akan menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman, karangan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ada disebutkan tentang bab menangis ketika membaca Al-Quran ini. Menangis ketika membaca Al-Quran. Dan ia antaranya dilakukan oleh seorang sahabat Nabi, iaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab. Umar pada suatu hari dia sedang menjadi imam salat dan dia membaca satu ayat daripada surah Yusuf berkenaan dengan kata-kata Nabi Allah Yaqub alaihi salam, ayah kepada Nabi Yusuf. Nabi Yaqub kata sebagaimana yang dirakam oleh Allah Ta'ala dalam Quran, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Aku mengadu kesedihan dan duka citaku hanya kepada Allah dan Allah mengetahui lebih daripada apa yang kamu tahu. Ataupun aku mengetahui tentang Allah lebih berbanding kamu. Dia kata kepada anak-anak dia lah yang menzalimi Nabi Yusuf itu. Nabi Yaqub kata kepada anak-anak dia yang menzalimi Nabi Yusuf. Jadi ketika Umar membaca ayat tu ketika solat, Umar pun menangis. Umar menangis. Dan ini peristiwa ini ia berlaku dalam solat subuh. Dalam solat subuh. Dan perawi hadis ini dia menceritakan, Sami'tu nasyija Umar. Aku mendengar tangisan teresak-esak Umar
dan pada waktu itu aku sedang berada pada saf yang terakhir. Tetapi bayangkan, saf yang terakhir pun boleh dengar tangisan daripada Umar bin Al-Khattab ketika dia memimpin salat dan dia membaca innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengadu kesedihan dan duka citaku hanya kepada Allah. Jadi ini menunjukkan bahawasanya para sahabat pun meneladani Nabi dalam hal ini. Bahawasanya Nabi ni menangis di dalam salat, dan selain daripada itu wa kana yatanahnahu fi salati. Dan Nabi juga semasa salat baginda pernah berdeham. Jadi ini menunjukkan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, Nabi pernah menangis dalam salat, Nabi pernah menghembus sesuatu dalam salat, Nabi pernah berdeham dalam salat. Ini mengisyaratkan bahawasanya menangis, berdeham dan menghembus di dalam salat tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Dan jika dilakukan ada keperluan, tak mengapa. Jika dilakukan ada keperluan, tidak mengapa. Macam, tapi kalau saja-saja nak menangis tanpa sebab, ini bukan tujuan salat. Bukan tujuan utama didirikan salat. Tapi menangis sebab terkesan dengan bacaan imam. Ataupun ayat tu mungkin kena kepada diri dia, contoh. Macam dia banyak buat maksiat, contoh. Dia banyak buat dosa, contoh. Tiba dia salat dan dia ni, walaupun dia banyak buat maksiat, walaupun dia banyak buat dosa, tapi dia adalah sedikit kepahaman yang baik terhadap ayat-ayat Quran. Dalam erti kata bahasa Arab, dikuasai juga terjemahan dia. Tiba-tiba imam pun baca ayat yang berkaitan dengan dosa dan taubat. Macam, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ke atas diri mereka, jangan sesekali kamu jangan sesekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi bila dia dengar tu, dia disebab. Dia kata betul lah, dia pun mungkin baru lepas ada banyak buat silap ke, buat salah ke, maka dia pun pergi ke masjid dan kebetulan imam salat pada waktu itu, dia baca dengan ayat tersebut. Maka dia terkesan dan dia menangis. Yang ni ada sebab, tak apa. Okey, ini 3. Kemudian yang keempat yang disebut di sini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan tarah. Kadang-kala Nabi salat dalam keadaan Nabi menanggalkan selipar. Maknanya Nabi salat berkaki ayam. Macam kita duduk salat dalam masjid, dalam surau, dalam Baitul Salam. Yang ni salat berkaki ayam. Kalau salat pakai kasut dalam ni, marahlah Abu Talha nanti. Siapa pula mencucinya? Contoh. Jadi sebab itu Nabi SAW, dia kata wa kana yusalli hafiyan tar. Hafi ni maknanya berkaki ayam. Tak pakai kasut, tak pakai selipar. Tapi kita, itulah kebiasaan kita. Sebab bergantung kepada tempat kita salat. Kalau kita salat dalam rumah pun, janganlah kita dalam rumah pakai kasut. Dah kita orang Melayu. Tapi kalau lah nama kita ni ada nama-nama London sikit, kita pun pakailah kasut tengah sembahyang, contoh. Tapi kita menunjukkan bahawasanya kita di masyarakat kita ini tidak melazimkan salat dengan memakai kasut dan memakai selipar. Dan yang isu khuf itu adalah mungkin kita lakukan bagi yang biasa, tetapi ia mengambil pakai hukum selipar. Maknanya dari sudut bukan berkaki ayam. Maknanya kalau kita pakai khuf, maknanya menunjukkan ada sesuatu yang menutupi kaki kita seperti pemakaian selipar itu. Wa munta'ilan ukhra, dan kadang-kala Nabi mendirikan salat dengan memakai selipar. Begitu. Tadi kita sebut Nabi kadang-kala mendirikan salat tanpa memakai apa-apa dari sudut berkaki ayam. Dan yang kedua, kadang-kala Nabi mendirikan salat dengan memakai selipar. Bahkan isu pakai selipar ni ada dibahaskan oleh para ulama kerana ada hadis yang berkaitan dengannya. Ada hadis daripada Nabi SAW, baginda mengatakan, sallu fi ni'alikum, salatlah kamu dengan memakai selipar-selipar kamu. Wa khaliful yahud, dan berbezalah kamu dengan golongan Yahudi.
Maknanya seolah isyarat golongan Yahudi beribadat tapi tak pakai selipar. Begitu. Jadi Nabi kata, sallu fi ni'alikum wa khaliful yahud. Salatlah kamu dengan memakai selipar kamu dan berbezalah kamu dengan Yahudi. Cuma arahan tersebut adakah ia menjadi wajib atau menjadi sunat? Ini dibahaskan oleh para ulama. Bahawasanya kadang-kadang arahan Nabi ni dia bukan sifatnya sifat syariat, tapi sifatnya adalah sifat irsyad, bimbingan, petunjuk, panduan, pedoman. Jadi atas faktor ini, kita lihat ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni, mereka kata, sekiranya ada situasi yang memerlukan kita pakai selipar, boleh kita pakai selipar. Itu maksud dia. Untuk menggambarkan jawaz, keharusan. Dan inilah juga yang difatwakan oleh ramai ulama. Antaranya saya ingat jawapan daripada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Dia ulas isu ni mantan mufti Arab Saudi. Dia ulas isu pakai selipar dalam masjid. Dia kata kena lihat kepada tempat, dia kata. Memang hadis sahih, memang ada hadis betul. Tapi hadis ni perlu dilihat kepada konteks kita mendirikan salat. Macam contoh, kalau pihak masjid telah meletakkan kapet atau sejadah atau tikar dan menjaga kebersihan, dan yang mana kalau kita memasuki masjid atau ruang salat dengan memakai selipar akan mengotorkan masjid dan surau, maka pada ketika ini tidak kita salat dengan memakai selipar. Begitu. Tapi macam saya katalah, hadirin dan hadirat, umat Islam ni dia wujud di setiap masa, setiap tempat, setiap keadaan. Adakah setiap keadaan dia solat sambil di dalam masjid? Tak semestinya. Kadang-kadang boleh jadi dia ada latihan di padang-padang ketenteraan ke apa semua, tapi dia nak solat. Dia ada wuduk, pakaian bersih daripada najis, maka dia mungkin dia solat dia pakai kaki ayam sahaja. Maknanya tak pakai selipar, tak pakai kasut. Satu. Dan mungkin ada situasi yang mana umat Islam pada satu-satu tempat tu miskin sungguh. Selipar pun tak ada. Ada sebahagian tempat-tempat yang daif, yang susah apa semua. Jadi dia solat kaki ayam sahaja. Ataupun dalam sebahagian tempat yang tertentu, dia punya keadaan negara dia panas. Jadi bila panas dia fikir, kalau dia nak berkaki ayam dekat tengah-tengah panas ni, sakitlah kaki dia. Maka dia ambil inisiatif, dia pakai selipar dia tu. Jadi dia pakai selipar dan selipar dia bersih daripada najis, maka boleh tak dia pakai selipar tu mendirikan solat? Jawapannya boleh. Kerana dia bukan berada dalam masjid, dia mungkin berada di tempat-tempat padang pasir ke, ataupun kawasan-kawasan yang orang kata kawasan-kawasan yang panas kalau dia hanya berkaki ayam. Jadi dia memakai selipar untuk dia mendirikan solat. Jadi pada ketika ini tidak ada masalah, hadirin dan hadirat, kerana ia pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang menyuruh pun sebenarnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbil wahidi tarah wa fi thawbaini tarah wa huwa akthar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai satu pakaian sahaja, iaitu satu helai pakaian sahaja. Dan Nabi juga pernah salat dengan memakai dua helai pakaian. Dan ini adalah bergantung kepada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam boleh jadi baju atau kain yang dia pakai itu adalah dua helai, lapisan. Begitu maksud dia. Dan kadang-kala sehelai pakaian. Tapi ini adalah isu-isu duniawi. Dari sudut ada keluasan padanya. Ada keluasan pada dia. Tapi nak menunjukkan bahawasanya jumlah itu bukanlah ada isu yang besar pada jumlah helaian pakaian. Tapi yang penting adalah menutup aurat. Kerana inilah yang ditekankan tentang syarat sah salat. Iaitu syarat sah salat adalah menutup aurat. Kalaulah dengan kita memakai satu helai pakaian sahaja dah menjadikan aurat kita tertutup, cukuplah. Boleh salat. Dan kalau kita memakai dua helai pakaian dan masih sifat dia tutup aurat, pun tidak ada masalah, hadirin dan hadirat. Dan kita sambung sedikit sahaja lagi berkenaan, selesai perbahasan tersebut berkenaan dengan salat-salat tersebut. Ini kita nak masuk kepada topik yang masih berkait dengan salat. Apa yang dibuat oleh Nabi semasa salat. Dikata di sini, wa qanata fil fajri ba'da ruku'i syahran. Nabi pernah kunut dalam salat subuh selepas rokok. Selepas rokok tu maknanya
bangun masa i'tidal tu lah. Bila kita rokok nak ke i'tidal, kita baca Sami Allahu liman hamidah selepas tu. Dan Nabi lakukan kunut subuh ni selama sebulan, kata penulis kitab. Nabi lakukan selama sebulan. Summa tarakal kunut. Kemudian Nabi meninggalkan doa kunut di dalam solat subuh. Fa innahu innama qanata 'inda nawazil, dan kata penulis kitab, Nabi hanya melakukan atau membaca doa kunut sekiranya berlaku nazilah sahaja. Itu yang dinamakan sebagai kunut apa? Kunut nazilah. Kita biasa dengar kunut nazilah. Dan nazilah adalah hadithah. Dan hadithah adalah waqi'ah. Iaitu sesuatu kejadian, sesuatu peristiwa yang berlaku yang menimpa kepada umat Islam. Tapi ulama-ulama kita ini mereka pecahkan kepada dua, hadirin dan hadirat. Kejadian yang menimpa umat Islam ini boleh jadi datangnya daripada dua pihak. Yang pertama datang daripada Allah. Seperti banjir, seperti wabak, seperti taun, seperti COVID. Iaitu orang kata pandemik contoh. Jadi kejadian-kejadian seperti ini ia datang daripada Allah. Maka sebahagian ulama mazhab Syafi'i mereka kata yang kategori ini tak perlu pun untuk kita baca kunut. Yang maknanya kategori seperti ini, maknanya wabak ke, banjir besar ke, kemarau panjang ke, ini betul tak musibah yang menimpa umat Islam? Betul. Tapi ia datang daripada Allah. Maka tak perlu untuk kita kunut nazilah di situ. Manakala yang kedua adalah musibah, keburukan datang kepada umat Islam tetapi daripada pihak musuh. Daripada pihak musuh. Seperti yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada rakyat Palestin sebagai contoh. Yang ni mereka yang menyerang. Maksudnya mereka nak mengebom, mereka membunuh, mereka mencederakan, menyakiti orang Islam. Jadi pada waktu itu ini peristiwa atau kejadian yang menimpa umat Islam yang buruk datang daripada musuh. Bukan kita kata ujian-ujian seperti hujan lebat dan seumpama. Maka pada waktu inilah yang disyariatkan kunut apa? Kunut nazilah. Tapi kata penulis kitab innama. Innama ni adatul hasar. Ayat yang menunjuk kepada pengkhususan. Innama qanata inda an-nawazil. Nabi hanya, sebab tu terjemahan dia hanya. Nabi hanya kunut ketika berlaku sesuatu kejadian yang menimpa umat Islam. Fakana kunutuhu li'arid. Kunut Nabi ni berlaku ada faktor yang mendorong ke arah bacaan doa tersebut. Falamma zala tarakal kunut. Apabila hilang sahaja sebab itu, maka Nabi pun meninggalkan bacaan doa kunut di dalam salat. Walam yakun yakhtassu bil fajar, dan Nabi tidaklah mengkhususkan pembacaan doa kunut ni dalam salat subuh je. Kata penulis kitab. Dia kata balkana yaqnutu fi salatil fajri wal maghrib, bahkan Nabi pernah membaca doa kunut dalam salat subuh dan salat maghrib. Macam mana kita tahu? Disebut di sini zakarahul Bukhari fi sahihihi an Anasin wa qad zakarahu Muslim anil Bara. Kerana riwayat yang menunjukkan Nabi pernah baca doa kunut dalam salat maghrib adalah disebutkan oleh dua imam hadis. Yang pertama Imam Bukhari daripada sahabat Nabi bernama Anas bin Malik, manakala Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Jadi ini maksud dia apa? Menunjukkan Nabi tidak mengkhususkan doa kunut dalam salat subuh sahaja. Dan Nabi tidak mengkhususkan salat kunut, doa kunut ni kecuali apabila berlakunya nazilah sahaja. Begitu. Tetapi satu juga perkara yang kita kena jelas, supaya kita kena sebut. Supaya bila kita ni belajar, biar kita faham pandangan ni bukan satu je. Ada banyak pandangan. Sebab saya perhatikan, kita ni kalau kita tak banyak mendengar banyak pandangan, pemikiran kita sempit. Dan kita akan menyempitkan kebenaran tu, sedangkan kebenaran tu boleh jadi luas daripada apa yang kita tahu selama ini. Sebab tu kadang apabila saya tengok orang yang duk kata mudah nak melabel orang dengan pelabelan-pelabelan tertentu, saya kadang tertanya-tanya, dia tak pergi belajar jauh ke macam tu? Ataupun dia tak pergi ke melihat keluasan masyarakat Islam yang ada dalam dunia ni?
Bahkan kalau kita pergi ke Mekah sahaja pun, kalau kita ni jenis bergaul ataupun kita jenis berfikir, hadirin dan hadirat, kita tengok mana kita dapat lihat kepelbagaian sebenarnya masyarakat, pengamalan masyarakat orang Islam. Tapi tak adalah pula kita bermodal kata ni sesat, ni tak betul, yang ni tidak. Sebab kita dah belajar. Tambahan pula kalau kita ni pergi, itu kalau kita pergi ke Mekah yang majoriti Muslim. Cuba kalau kita pergi ke UK contoh, yang mana umat Islam minoriti. Jadi waktu tu kita akan dapat lihat pengamalan masyarakat ni mungkin berbeza dengan apa yang diamal di negara kita. Jadi kat situ nanti kita tengok, pergi UK kita tengok, kenapalah Tok Imam di mana surah-surah UK ni tapi tidak berzikir berjemaah lepas sembahyang. Siapa yang ajar dia pahaman-pahaman pelik kat sini? Dia mula tengok. Padahal dia, kemudian dia tengok Tok Imam tu tak baca doa lepas sembahyang. Dia kata, ini tah mana datang pula ajar. Aku duduk kat kampung aku, belajar sekolah sekian-sekian. Semuanya ada doa ramai-ramai lepas sembahyang. Tapi, kalau dia cakap gitu dan dia kata, oh, ini keluasan Islam, tak apa. Ini bila dia cakap gitu, dia kata, ini sesat mana pula ni. Itu masalah. Dia terlampau mudah menyesat. Padahal amalan ni adalah kerangka fiqah. Kerangka fiqah ni, orang kata terikat dengan perbezaan pandangan. Dan perbezaan pandangan ni berlaku disebabkan perbezaan kepahaman terhadap dalil. Salah satu dia. Jadi ini antara contoh dia sama juga dengan isu kunut subuh. Kunut subuh ni isu khilaf. Jadi apabila isu khilaf dan kunut subuh ni dia adalah khilaf yang mu'tabar. Dan kita kena tahu hadirin dan hadirat saya muliakan bahawasanya khilaf ni ia terbahagi kepada dua. Yang pertama al-khilaful mahmud, khilaf yang terpuji, dan yang kedua adalah al-khilaful mazmum, khilaf yang tercela. Dan al-khilaful mahmud ni adalah khilaf yang mana kita kata khilaf yang mu'tabar. Khilaf pada tempat yang boleh kita khilaf. Ada dua benda yang kita tak boleh khilaf. Yang pertama khilaf pada benda-benda yang dalil dia qat'i. Macam contoh solat tu wajib, dalil qat'i, wa aqimus salah. Tapi kita kata, orang ni kata solat 5 waktu wajib, orang ni kata, saya kata tak wajib. Kata. Mana boleh kata solat 5 waktu tak wajib? Itu adalah khilaf yang tercela. Kerana apa? Kerana dia melanggar nas yang qat'i. Satu. Yang kedua, apabila khilaf dalam isu yang berlaku padanya ijma'. Mana boleh khilaf dalam isu yang berlaku padanya ijma'. Tapi ijma' yang benar-benar ijma' lah. Bukannya ijma' yang, orang kata ijma' mana? Ijma' Baitus Salam. Oi, mana boleh gitu? Dia mesti ijma' kesepakatan para mujtahid. Yang ini kadang-kadang kita dengar telah ijma' pertubuhan atau kesatuan sekian dan sekian. Tengok siapa dia, adalah 5-6 orang je yang sokong. Itu bukan ijma'. Tetapi kita kata ijma' yang benar-benar ijma' tak boleh khilaf. Contohnya apa ijma' yang tak boleh khilaf? Mana isu-isu yang berlaku padanya ijma' para ulama tentang kewajipan salat 5 waktu pun ijma' juga. Mana sabit menerusi Quran, sunnah dan ijma'. Sebab kita tak boleh nak mempertikai ataupun nak berbeza pandangan. Tapi kalau yang mana isu-isu yang dalil dia dalil zanni, itu boleh khilaf. Macam isu wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Itu zanni tu. Dari sudut subut dia qat'i, tapi dari sudut dalalah dia, itu kepahaman ayat tu adalah, petunjuk ayat tu adalah berlaku zon. Kerana boleh dipahami sapu kepala ni keseluruhan kepala ke, separuh kepala ke, ubun-ubun kepala ke, yang mana satu betul. Jadi yang tu berlakulah khilaf mazhab. Ini tak apa. Itu namanya khilaf apa? Mu'tabar. Jadi khilaf mu'tabar ni khilaf yang terbina di atas nas. Masing-masing ada dalil. Yang ni antaranya isu kunut subuh. Itu yang saya masih ingat kata guru saya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Dia kata walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nadhari. Bukanlah semua khilaf tu adalah khilaf yang mu'tabar, melainkan khilaf yang mempunyai bahagiannya daripada dalil. Itu. Maknanya khilaf terbina atas dalil macam isu kunut. Jadi ada dalil, ada sandaran. Jadi bila ada dalil, ada sandaran ni, kita kena lebih kepada berlapang dada hadirin dan hadirat. Berlapang dada. Siapa yang belajar dan dia yakini bahawasanya kunut subuh ni ada dan diamalkan, maka diamalkan. Tak ada masalah. Kalau dia jadi imam pun diamalkan. Tapi kalau dia belajar dan dia yakini bahawasanya dia tidak kuat ke, tidak diamal ke, atas faktor ini ke, dia meninggalkan. Yang kata ada kunut subuh pun, tak kata yang kunut subuh ni wajib. Sebab semuanya sepakat yang kunut subuh ni adalah apa? Sunat.
Dan benda sunat dia tidak memberi kesan kepada kesahihan ibadat. Sebab tu masa saya belajar dahulu ada disebut satu kaedah, la mahzur fi tarki ghairil wajib. Tidak ada ancaman terhadap perbuatan meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi kalau kita kata meninggalkan kunut subuh, batal sembahyang, tu ancaman tu. Padahal benda sunat. Jadi kalau dia kata begitu, seolah dia kata yang kunut subuh ni wajib. Jadi kalau dia nak kata wajib, apakah sandarannya? Itu. Apakah dalilnya? Jadi saya rasa memadai sekarang itu, dan insya-Allah sebenarnya perbahasan doa kunut ni ataupun kunut subuh ni dia tidak berakhir lagi. Kita akan sambung pada kuliah akan datang insya-Allah. Insya-Allah kalau tak silap saya lagi 2 minggu lagi. Hari ni berapa bulan? 15 hari bulan. Maknanya dalam 2 minggu lagi, dalam 29 hari bulan insya-Allah kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada majlis yang terakhir pada tahun ini insya-Allah. Jadi saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.